Dalam video ini, cikgu akan menerangkan pemadam kebakaran. Alat pemadam kebakaran ialah sejenis alat yang digunakan untuk mengawal atau memadamkan kebakaran. Ada 4 jenis alat pemadam kebakaran, iaitu air, buih, karbon dioksida dan serbuk kering. Air label dia warna merah. Buih pula label pada alat pemadam kebakaran ialah kuning. Karbon dioksida berwarna hitam, manakala serbuk kering berwarna biru. Fungsi alat pemadam kebakaran air ialah untuk memadamkan kebakaran melibatkan pepejal seperti kain, kertas, kayu. Manakala buih pula memadamkan kebakaran seperti kayu, kertas, cecair atau gas yang mudah terbakar seperti minyak, cat dan gas asli. Karbon dioksida pula memadamkan kebakaran yang melibatkan peralatan elektrik, gas, wap, dan serbuk kering memadamkan semua jenis kebakaran. Seterusnya kita lihat jenis-jenis kebakaran. Ada 6 jenis kebakaran iaitu kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, kelas E dan kelas F. Ada 6 jenis kebakaran. Okey, kalau kelas A, kebakaran yang melibatkan kayu, kertas, kain dan bahan mudah terbakar. Kelas B melibatkan kebakaran yang melibatkan cecair seperti petrol, kerosin, diesel dan cat. Kelas C, kebakaran yang melibatkan gas seperti LPG. LPG ni liquefied petroleum gas. Gas memasak di rumah kita tu. LNG ni maksud dia liquefied natural gas. Ni gas yang digunakan oleh kenderaan sebagai bahan api. Contoh kenderaan NGV, seperti taksi dan juga kenderaan lain lah. Kelas C juga kebakaran yang melibatkan oksigen. Bagi kelas D, kebakaran yang melibatkan logam seperti magnesium, aluminium, natrium. Kelas E, kebakaran yang melibatkan peralatan elektrik. Manakala yang terakhir, kelas F, kebakaran yang melibatkan lemak dan minyak masak. Jadi apakah alat pemadam api yang sesuai digunakan untuk memadam pelbagai jenis kebakaran ini? Okey, contoh kalau kelas A, alat pemadam api yang sesuai ialah air, buih, serbuk kering. Kelas B, buih, karbon dioksida, serbuk kering. Kelas C, karbon dioksida, serbuk kering. Kelas D, hanya serbuk kering sahaja yang sesuai. Manakala kelas E dan kelas F boleh menggunakan karbon dioksida dan juga serbuk kering. Seterusnya kita lihat alat pemadam api lain yang digunakan untuk memadamkan kebakaran. Ada 4. Yang pertama pasir. Pasir boleh memadamkan kebakaran awal. Yang kedua ialah air. Air boleh memadamkan kebakaran kecuali kebakaran yang berpunca daripada minyak. Pemadam ABC boleh memadamkan semua kebakaran kecuali yang melibatkan logam dan gas. Tidak berbahaya kepada manusia dan haiwan, tidak mencemarkan tanah, mudah diselenggara dan kelembapan yang dihasilkan lebih lama. Dan yang keempat ialah selimut kebakaran. Diperbuat daripada 2 lapisan gentian kaca, mampu memadamkan api kecil, memadamkan api pada badan mangsa dengan menyelimutkannya. Okey, bagaimana menggunakan alat pemadam api? Ingat 4 langkah. Pas, P, pull, cabutkan pin, pull pin, cabutkan pin, pin ada dekat sini, cabut pin. Lepas tu aim, aim, halakan nozzle ke pangkal api. Maksudnya kalau ni api, pangkal api di mana? Pangkal api di bawah. Kita halakan nozzle ke pangkal api. Squeeze. Squeeze ni maksudnya tekan. Tekan tuil. Tuil ni tuil. Ataupun kita panggil pemicit. Tekan pemicit dan akhirnya kita sweep. Sweep ni layang. Kita layangkan nozzle ni ke kiri dan ke kanan ke arah api untuk memadamkan api. Dan akhir sekali dalam video ini, cikgu ingin menerangkan tentang audit alat pemadam kebakaran di sekolah. Pemadam kebakaran perlu diaudit bagi memastikan alat pemadam kebakaran kita berfungsi dengan baik sekiranya berlaku kebakaran. Ada 5 perkara yang kena diaudit tu. Yang pertama, meter tekanan. Yang kedua, jenis pemadam kebakaran. Jenis pemadam kebakaran sama ada buih ke, air ke, serbuk kering ke. Yang ketiga, tarikh luput. Ni tarikh luput ni. Bila expired alat pemadam kita tu. Yang keempat, berapakah bilangan pemadam kebakaran mengikut jenis. Dan yang kelima, lokasi alat pemadam kebakaran dalam pelan laluan kecemasan sekolah. Ada 5 audit yang perlu dijalankan bagi alat pemadam kebakaran. Okey, itu sahaja. Sekian, terima kasih.